Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seronok kita, syukur dapat lagi sekali duduk dalam podcast Jakim edisi Ramadan. Dan hari ni kita dah masuk di hujung-hujung Ramadan. Kita dah sepatutnya menambahkan lagi kita punya momentum memburu malam Lailatul Qadar, memburu pahala-pahala di bulan Ramadan, insya-Allah. Dan sekali lagi kita jumpa dalam podcast Jakim ini, insya-Allah kita nak menjawab soalan-soalan netizen yang banyak ditanyakan kepada kami. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersiaran di Falak Kompetensi Training Center, Falcom, di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Jakim. Dan menariknya hari ini kita bawakan seorang yang pakar juga dalam bidang falak untuk kita bincangkan bersama saya Ustaz Firdaus, dan sebelah saya Awang Kubul Khizan bin Awang Matani daripada Seksyen Penyidikan dan Pembangunan Islam Institut Latihan Islam Malaysia. Ustaz Awang baik, banyak juga perkongsian yang menarik daripada Ustaz Awang juga kita nak bincang-bincang hari ini. Boleh saya kita nak jawab soalan? InsyaAllah Okey? Boleh. Makin bersemangat, insya-Allah. Sedar tak sedar sebenarnya kita di hujung-hujung ni. Dan bila soalan-soalan nak raya lah. Nak raya mungkin ada yang dah start fikir lah kan. Dah start fikir dah Nak masak apa nak masak apa, rendang ke, ketupat ke, raya rumah mana dulu. itu pun ada yang dah beli tiket dah. Kalau yang single bujang tu dah fikir dah nak beli tiket bas, nak balik kampung, cutinya dah bila kan. Ada yang dah start cuti awal, tak lama kata ni cuti sekolah kan, seminggu. Jadi mungkin hari Jumaat pun dah cuti, ada yang cuti hari Sabtu. Dan yelah, masing-masing dah boleh buat perancangan lah kot, insya-Allah. Okay, Ustaz, kita jawab soalan boleh? Ada soalan daripada daripada penonton kita, dan ada juga soalan yang tanya juga tentang spesifik. Saya kira ni soalan yang sangat menarik, Ustaz, daripada perbincangan podcast kita ni. Soalan ni tak berkaitan dengan Ramadan. Cuma soalan ni dia agak kita dengarlah dulu soalan sama-sama. Dia tak nama. Soalan ni tidak ada nama, tapi dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, baru-baru ni saya dengar ada video mengatakan berlakunya kalau dia kata kat sini gerhana bulan dan gerhana matahari. Macam baru-baru ni kan ada berlaku gerhana bulan, Ustaz, kan, bulan Ramadan. Gerhana bulan dan gerhana matahari pada 8 April dalam bulan Ramadan. Dan dia mendengar, dia kata satu hadis mengatakan kalau berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu bulan di bulan Ramadan, maka akan ada tanda kewujudan ataupun munculnya Imam Mahdi bagi pada tahun itu, Ustaz. Dan dia kata kat sini dalam masa yang sama, Ustaz, ada juga berlaku fenomena komet setan, Ustaz. Komet setan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Devil's Comet. Yang mungkin dia nak tanyalah, Ustaz, apa betul ke tidak, sahih ke tidak berlaku gerhana bulan, gerhana matahari akan munculnya Dajjal. Muncul Dajjal ni biasanya kita kata akhir zaman lah kan. Dah nak hari kiamat, dah nak akhir zaman. Adakah tu tanda-tanda akhir zaman? Yang dia kata kat sini ada juga Ustaz mengatakan hadis itu hadis yang boleh dipercayai lah. Mungkin kita boleh bincangkan, Ustaz, soalan-soalan ni. Sebab saya ingat baru-baru ni kita ada berlaku gerhana bulan. Gerhana bulan tu walaupun di Malaysia ni taklah kelihatan lah. Tak kelihatan, Ustaz. Dia panggil apa, Ustaz? Fenomena apa tu? Fenomena penumbra lah. Penumbra. Dia tak lalu pun bahagian bayang gelap bumi itu. Kalau yang lalu bayang gelap tu Umrah nama. Umrah. Ejaan dia macam mana, Ustaz? UMBRA. Okey. Kalau yang penumbra PENUMBRA. Okey, so kalau kita di kawasan Malaysia ni tak nampak sangat lah. Penumbra dia panggil. Jadi kalau yang umrah ni memang gelap lah. Gelap lah. Itu yang dia boleh jadi penuh, gerhana penuh, ataupun kalau dia dapat umrah tu separuh ataupun 10%, ada jadi gerhana separa. Okey. Tu so, dari segi apa falaknya pun dah ada nama-nama dia kat situ. Okey. Jadi Ustaz, berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian betul ke, Ustaz, gerhana matahari pun berlaku bulan Ramadan? Katanya 8 April. Adakah itu jangkaan dia? Yalah, betul lah tu. Dia punya memang gerhana matahari berlaku di
akan berlaku di Amerika Syarikat. Sepatutnya tahun ni saya pergi juga. Oh ya. Nak syarab gerhana matahari, tapi oleh kerana dia berlaku waktu raya, mana nak pilih gerhana ke raya? Raya lah sangat. Raya lah. Kan tak balik raya pula kan. Tak balik raya kita. Dah mak ayah tanya pula, kenapa tak balik raya? Duduk kat Amerika Syarikat buat apa? Buat apa beraya dekat luar negara pula? Kita tengok matahari. Abang tabiat lah pula. Dah sedih pula. Tak pasal-pasal nyanyi lagu raya kat sana kan. Nak makan ketupat pun tak ada kat sana. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bila berlaku fenomena tu, gerhana bulan, gerhana matahari, ni yang terbaru ni pula Ustaz. Kata ada komet setan ni. Ustaz ada dengar tak? Ya, ada dengar tu. Sebenarnya komet tu dia besar, komet ni. Komet ni dia sebesar Gunung Everest katanya. Besar. Gunung Everest. Jadi bila dia besar, bayangkan, besar kan gunung tu kan besar. Gunung Everest tu besar. Sedangkan Gunung Kinabalu pun kita dah nampak besar. Ini kan lagi Gunung Everest kan. Katanya 4 kali ganda daripada Gunung Kinabalu tu. Jadi bila dia merentasi laluan dia, rentas laluan tu dengan kelajuan dia, dengan keberatan dia tu, bila benda contohnya macam ni lah. Kalau kita lalu, kita drive, sedap kita drive kan, tiba-tiba ada trailer lalu sebelah kita. Tak bergoyang kereta kita kan. Gitu. Jadi hal laju dia tu dengan berat dia tu menjadikan kepulan-kepulan zarah-zarah halus tepi ni membentuk macam tanduk. Tanduk syaitan. Dia dalam tu, kemudian dia punya kepulan-kepulan asap dia tu, gas dia tu yang pecah kan, sebab dia langgar tu kan, dengan pergerakan dia tu, maka terbentuknya macam tanduk syaitan. Itu disebut. Saya difahamkan dia terang Ustaz. Memang dia terang. Jadi kalau dengan mata kasar kita, untuk kita lihat itu lebih mudah lah. Kalau kita kena guna bantuan teleskop jugalah. Sebab dia kecil kan, dia jauh. Jadi kita tak boleh guna mata kasar juga. Okey. Jadi kalau kita kata dengan fenomena tu tadi serentak pula, menakutkan orang Ustaz. Ada saya kira yang menanya ni, yang menanya ni mungkin dia buat persiapan lah kot kan, sebab dia kata Imam Mahdi nak keluar ni. Mungkin ada kerisauan kat situ. Adakah benar pendapat mengatakan akan berlaku akhir zaman, Imam Mahdi nak keluar, dan tanda-tanda tu mungkin Ustaz boleh kongsikan juga. Adakah hadis tu betul ke tak betul Ustaz? Okey. Berkenaan saya nak jawab dari sudut ilmu falak tu lah kan. Mana? Sebab ramai ustaz boleh sudut dia dah jawab dari sudut hadisnya, tafsiran kan. Tapi saya suka, minat saya untuk lebih menjawab dari sudut falak tu sendiri. Okey. Macam saya ceritakan sebelum-sebelum ni, ilmu falak tu perlu ada berkaitan dengan pencerapan dan juga pengukuran dia. Jadi bila tak ada dua-dua perkara terkait ni, maka dia ramalan, tapi ramalan yang boleh diukur, ramalan yang boleh dicerap. Okey. Contoh macam cuaca boleh dicerap, anak bulan boleh dicerap, gerhana boleh dicerap. Okey. Tapi kemunculan Imam Mahdi boleh dicerap ke tak boleh dicerap? Tak boleh nak dicerap sebab dia dalam bentuk dan kita tak tahu bila kemunculan dia. Jadi ini termasuk dalam satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu, itulah tadi yang disebut sebagai astrologi tu, sebagai kita kata kita memandai-mandai untuk meneka-neka. Jadi sebenarnya dalam tekaan tu ada tepat, ada tak tepat. Jadi dia bukan benda yang pasti. Yang pastinya gerhana telah berlaku. Komet tu telah melalui lintasan kita punya zon atmosfera kita. Okey. Jadi perkara ni berlakunya gerhana bulan, dua gerhana dalam bulan Ramadan bukan kali ni je Ustaz. Maknanya berlaku saya juga. servis Ustaz. Dah 15 tahun saya servis ni Ustaz. Ada dalam 4 ke 5 kali lah dalam bulan Ramadan. Maknanya Ustaz, kalau 4-5 kali tu banyak kali dah Imam Mahdi keluar. Banyak kali dah keluar tu kalau ikut kan. Tapi yang keluarnya Muhammad Mahdi macam tu lah. Nama orang lah kan. Nama orang lah yang bayi baru keluar. Imam barulah yang dinamanya. Cuma Ustaz, bila yalah ketakutan yang begitu, dan saya juga sempat juga tengok sumber-sumber yang mengatakan hadis tu sendiri pun tak berapa tepat kan. Ada sumber-sumber yang boleh diragui juga dari segi sanadnya. Sanadnya betul. Cuma menjadi ketakutan kepada ramai pihak, termasuk netizen hari ini,
yang kadang-kadang bila kita tengok balik, dia ambil kesempatan juga oleh orang-orang yang cuba nak memesongkan ataupun dia mempengaruhi, sengaja mempengaruhi. Betul. Bila kita tengok ada juga satu ajaran sesat. Saya buat kajian, dia kata satu ajaran sesat yang muncul apabila berlaku hadis ni tadi. Tadi saya katakan ada juga yang pada beberapa bulan Ramadan juga berlaku dua gerhana ni tadi. Pada tahun 1984 Ustaz. Satu ajaran sesat, nama dia dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ni satu ajaran sesat nama dia Ahmadiyah. Di Malaysia pun ada. Di Malaysia pun ada. Mempercayai Mirza Ghulam Ahmad ni dia adalah Imam Mahdi. Jadi dia mengaku diri dia adalah Imam Mahdi yang baru keluar. Dan disebabkan itulah menggunakan hadis tadi ni. Kononnya dia lah utusan ataupun imam yang dilantik yang muncul akhir zaman. Dan ada orang yang percayai, yang taksub dengan dia, mengatakan itulah dia yang Imam Mahdi sebenar. Dan sebelum dia mati, dia sendiri mengaku dia adalah Nabi. Jadi dia mengaku dia Imam Mahdi. Dalam sama dia juga dia mengaku Nabi yang menerima wahyu sebagai akhir zaman. Kita tahu kan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Tak ada lagi dah Nabi selepas tu. Tapi dia mengangkat diri dia sebagai Nabi. Dan ini jelas-jelas kita kata terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan lagi Islam. Dan apatah lagi di Malaysia. Sebenarnya ada juga sebahagian pengikut-pengikut dia percayai Mirza Ghulam Ahmad ni. Walaupun dia dah mati, ajaran dia, amalan dia masih berkembang lagi. Yang ini kita risau. Kita bimbang macam tadi lah. Betul. Ada yang mengaku tiba-tiba. Disebabkan bacaan hadis ni, dia mengaku dia Imam Mahdi. Imam Mahdi yang dilantik bukan disebabkan yang sebenarnya lah. Jadi mungkin saya boleh kongsikan jugalah daripada fenomena yang berlaku ni juga. Apa yang sepatutnya masyarakat perlu sedar. Ada satu hadis cerita berkenaan dengan persoalan ni kan. Hadisnya bunyi dia, ta'allamu minan nujum wa'allamun nas. Kemudian ma tahtadu fihi fil barri wal bahr summantaha. Jadi Nabi SAW bersabda, kata, pelajarilah kamu tentang bintang. Dan ajarkan apa yang kamu belajar daripada bintang itu kepada masyarakat. Dedahkan dia, sebarluaskan dia mengenai fahaman yang betul berkaitan dengan masyarakat, untuk jadi sebagai petunjuk apa yang kelam di daratan dan juga apa yang kelam di lautan. Tapi sampai satu tahap, Nabi kata summan taha. Kemudian berhenti kamu, jangan gali dalam-dalam. Kalau kamu gali dalam-dalam, itu yang jadinya kesesatan tu. Dia dah mikir dah, oh ini jadinya bila gerhana berlaku, adanya tanduk syaitan, muncul Imam Mahdi. Dajjal keluar. Jadi dah bayang-bayang dia bukan-bukan dah. Dia sebab dia objek-objek ni, contoh macam nebula-nebula yang ada dekat galeri ni kan juga kan, dia akan membentuk bayangan. Contoh ada kepala dolphin. Jadi orang yang membayangkan dia. Contoh Ustaz kan, Ustaz nampak nebula tu bentuk dia macam bentuk mikrofon ni. Jadi Ustaz pun namakan dia sempena nama mikrofon ni Shure contohnya. Jadi Ustaz yang menemuinya. Begitu juga dengan orang yang menemui itu, dia punya gambaran apa yang dia boleh gambarkan dan dia namakan dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama yang dia rasa lah. Nak nama lah ikut dia lah. Jadi saya sebut nebula tadi ni sebenarnya daripada apa Ustaz? Daripada bintang lah, bintang yang telah meletup tu kan. Jadi kalau dia membentuk pada cahaya-cahaya ataupun bentuk daripada gas-gas dia bentuk apa lagi Ustaz? Banyak bentuk-bentuk ni. Dia tak ketentuan kan, dia punya tengok ruang-ruang letupan dia tu macam mana, kemudian macam mana pergerakan dia dekat angkasa tu, macam mana dia punya gas-gas molekul-molekul dia tu. Itu yang membentuk warna apa orang kata sebagai ada dia punya dalam sains tu susah istilah dia tu, susah lah istilah dia. Tapi dari segi bentuk tadi kan Rasulullah ajar untuk tengok di langit dan dalam bumi ataupun di dalam air tu sendiri kan, di lautan. Dari segi nebula tu di luar lah kan, di luar. Dan apa kita dengan ilmu astronomi tu sendiri, ilmu mengkaji lautan ni pun sangat luas juga kan. Tapi kenapa Rasulullah berhenti Ustaz? Adakah dia
mungkin boleh menyebabkan apa kita kata berlaku salah faham, berlaku timbul perasaan yang mungkin memesongkan, menyeleweng, dan ataupun mungkin memandai-mandai buat satu ilmu yang dia sangka-sangka itu adalah ilmu yang tepat. Macam tu, Ustaz? Betul. Dia macam contohnya bila kita memahami konsep letupan bintang tu kan. Letupan tu je kita boleh banyak benda boleh buat dalam daripada letupan bintang tu. Macam mana bintang yang sebesar daripada bumi tu boleh meletup. Banyak idea-idea yang terkeluar dekat situ. Dan dia mungkin akan mengancam keselamatan beberapa pihak kan. Dan juga begitu juga dengan apa yang kelam di lautan tu juga berkaitan dengan pembiakan ikan-ikan di lautan. Bila spesies dia, bila kita nak mengungkat dia ni, ramai nelayan dia ikut sembarang waktu je. Sebenarnya itu tempoh dia membiak, tapi kita pergi pukat habis pupus semua. Macam dekat Labuan dia ada tempat pembiakan ikan tuna. Jadi ada kilang yang membuat ikan burger tuna, sate tuna, semua produk-produk daripada tuna tu. Sardin. Sardin. Jadi ada masa dia yang kita boleh tangkap. Ada masa dia untuk kita biak dia. Biar dia besar dulu, nanti so dia ada musim-musim dia. Ada musim-musim dia. Kita kena ikut aturan dia. Itu yang kita kemudian berhenti Nabi tidak kata. Dibenarkan, tapi boleh mungkin mengancamkan dia punya ekosistem. Ada masa dia ikut masa dia. Itu yang Nabi maksud kata hentikan. Ada dia dengan maksud lain, jangan sampai berlaku salah faham, kekeliruan. Bukan makin faham makin keliru pula jadinya. Faham. Maksudnya ada perkara yang kita jangan pandai-pandai buat tafsiran sendiri kan. Sebab bila kita faham ilmu tu kan, dan dimasukkan lagi dengan syariat Islam, kita akan lebih faham dengan jelas lah. Kalau tak nanti takut-takut kita memandai-mandai, menyeleweng daripada maksud yang sebenar, akhirnya dan kita buat tafsiran kita sendiri. Dan orang percaya. Betul. Orang percaya, orang pun ikut kan. Sebenarnya itulah ilmu falak ni, kita nak guna dia. Kita nak guna dia sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ni. Nak guna untuk apa? Untuk ibadah. Untuk kehidupan. Nak buat pertanian, nak buat penternakan, nak memukat dekat laut. Kita gunakan dia untuk kehidupan kita di muka bumi ni, bukan untuk kita meramal sesuatu yang kita tak boleh nak tahu apa yang akan berlaku selepas itu. Itu yang contohnya jatuhnya gugur komet kan. Kenapa gugur tu komet? Bila, di mana tempatnya? Kita tak boleh nak ukur itu. Cuma adakah Ustaz dalam ilmu falak ni ataupun ilmu kaji bintang, ilmu astronomi ni, dia ada kaitan juga dengan metafizik Ustaz? Maksudnya ramalan-ramalan nasib seseorang Ustaz. Ni saya nak tanya juga sebab ada juga yang mengatakan, contoh dulu kan kita belajar tentang Scorpio. Saya selalu saya tengok ada kita ni ada bintang Scorpio, Aries, ada bintang macam-macam lah, ada banyak bintang. Kalau dekat surat khabar dulu kan Ustaz kan, muka surat tu kita buka, kita tengok situ ada huraian. Dia bersesuai bercinta dengan siapa. Ilmu metafizik. Dia kata gitu. Kononnya kebarangkaliannya begitu kan. Yang ni dia ni sesuai kerja apa, emosi dia bagaimana, bidang apa yang sesuai. Macam mana Ustaz? Kalau kita nak cerita berkaitan dengan ilmu metafizik ni, kalau dalam sains disebut sebagai astrologi tu tadi. Astrologi dia ni menggunakan zodiak ataupun buruj-buruj di langit, iaitu kumpulan bintang-bintang yang membentuk gambaran. Contoh buruj Leo, Sagittarius kan. Jadi berdasarkan daripada pergerakan matahari yang berlatar belakangkan buruj-buruj ni, masyarakat menilai siapa yang lahir pada ketika ini dia akan jadi begini. Dia nilailah. Tapi sebenarnya data yang dinilai itu tak konsisten. Dia tak bersifat sejagat dan tak boleh diterima umum. Jadi dia satu ilmu yang memang ditolak lah dalam masyarakat tu berkenaan dengan ilmu zodiak
tu tadi ilmu meramal nasib. Tapi sebenarnya ilmu ni Ustaz kan, ilmu ni memang telah sebati dalam jiwa kita dekat alam Melayu ni Ustaz. Sampai kan ada di karang kitab berkenaan dengan ilmu zodiak ni, ilmu metafizik ni. Iaitu kalau Ustaz ingatkan dulu kitab Tajul Muluk cerita. Betul. Kemudian kitab Bintang 12. Bintang 12 ni iaitu 12 buruj. 12 buruj lah dia namakan sebagai buruj Dalwu, buruj 12 buruj dan Leo tadi apa semua Sagittarius tapi dalam bahasa Arab lah. Okey, kemudian bintang 7 pun ada kitabnya. Bintang 3 tu Ustaz. Bintang 3 tak ada. Itu 5 planet dan juga bulan dengan matahari. Itu kitab bintang 7. Jadi kitab-kitab ni juga kitab falak sebenarnya. Ada aplikasi falak yang kita boleh gunakan dalam kitab-kitab ni. Dan juga dalam kitab ni juga adalah kitab berkaitan dengan ramalan-ramalan tadi tu yang astrologi tu, dan kita tak boleh, kita kena tolak lah dia. Itu yang bila nak membaca kitab ni hanya ahli-ahli falak yang boleh, yang memahami dari sudut syarak dan juga sains boleh memahami sedalamnya berkenaan dengan kitab. So kitab ni dia punya bahasa dia terlalu tinggi. Bila orang awam membaca kitab ni, maka itulah yang jadinya fahaman dia. Okey, aku mesti cari dengan orang yang jodoh aku macam ni, macam ni. Kena tarikh pada bila sesuai tu kahwin. Bulan berapa perlu bersalin dan sebagainya. Macam tu. Untuk dapat anak yang soleh, jadi kaya macam mana. Cuma Ustaz, bila kita faham, yalah, bila kita tengok dalam Tajul Muluk tu lebih kepada perbahasan ramalan lah kan. Ramalan mungkin berdasarkan kita kata kajian beberapa orang yang terlibat, ataupun dari segi kemungkinan berlaku. Tetapi ada tak dia mempengaruhi dari sudut kepercayaan Ustaz? Sebab kadang-kadang kan kita tengok ada orang tu bila dia dah rasa itulah peribadi dia, itulah emosi dia, itulah nasib dia Ustaz. Aku ni memang tak boleh kaya. Dalam ramalan Tajul Muluk kata aku ni kalau lahir sekian memang kena miskin. Tak boleh berubah dah. Lahir-lahir memang miskin dan aku tak boleh ubah dah nasib aku. Aku macam ni je. Ataupun dia kata aku ni memang dah ditakdirkan, dah dilahirkan sebagai pencuri. Jadi aku kena bertugas, aku kena mencuri lah. Sampai bila-bila. Jadi ramalan tu begitulah, aku tak boleh ubah, dia kata kan. Adakah dia boleh menyebabkan kita kata berdasarkan akidah, kepercayaan, dan akhirnya manusia tu terikat dengan hayalan dia kan, ramalan tu yang begitu Ustaz. Maka dia akan berlaku kesesatan. Betul lah. Betul lah, dia punya akan akidahnya akan rosak lah. Maknanya kepercayaan dia terhadap ramalan-ramalan tu akan menyebabkan dia bergantung harap bukan kepada Allah, tetapi kepada ramalan tu. Sedangkan Allah telah bagi tahu dia takkan berubah nasib seseorang itu sehinggalah mereka ubah nasib mereka sendiri kan. Jadi jelas tak? Begitulah kan Yalah, Allah kata la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan tidaklah ubah seseorang itu berdasarkan, melainkan Allah yang ubah tidaklah Allah ubah nasib seseorang melainkan dia ubah diri dia sendiri kan. Tapi bila dia dah terikat tu, akhirnya ramalan dia mengikat. Nasib dia tu dia ikat sendiri. Sebenarnya dia boleh berubah kan. Dia keluar je daripada kepompong dia tu, keluar. Tapi mungkin faktor kepercayaan dia. Dan ketaksuban tu. Ketaksuban. Dan mungkin bila kita faham dari segi ilmu metafizik ni, adakah ada ilmu yang langsung tak boleh pakai Ustaz? Boleh pakai. Contoh macam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu metafizik juga. Kita tak nampak Allah kan, tapi macam mana kita percaya, kita dan yakin bahawa dialah pencipta kita, berdasarkan daripada ciptaan-ciptaan, bukti-bukti yang dah nyata lah. Jadi itu yang antara metafizik yang kita boleh percaya juga. Cuma sebab saya ingat ada juga yang berkongsi dari segi ilmu rahsia tarikh lahir ni kan. Berdasarkan tarikh-tarikh sekian, kelahiran bulan sekian, pada waktu sekian, ada menyentuh dari sudut peribadi. Mungkin ada perkara yang saya kira boleh kita percaya dari sudut kajian rawak lah, siapa yang lahir pada bulan sekian. Tetapi menentukan nasib tu, saya kira itu langsung kita tak boleh percaya, sebab dia boleh menyebabkan kita terperangkap dengan ramalan tadi tu kan. Cuma dari segi kaedah
tak terima langsung pun tak ada masalah. Mungkin dari sudut rahsia tarikh lahir tu kita kata tak tepat pun kan. Contoh saya lahir katalah pada bulan 10. Disebabkan kita lahir pada bulan 10, peribadi kita, watak kita dan pekerjaan yang sesuai pada kita adalah bawa kapal terbang contoh. Tapi hakikat sebenarnya mungkin realiti takdirnya jadi penumpang aja. Penumpang saja. Itulah takdirnya kita kan. Jadi dalam masa sama kita Tapi kerap sebagai penumpang, tapi kerap. kerap. Penumpang. Jadi mungkin kita kena terima takdir juga. Takdir Allah SWT begitu. Dan kita jangan kata takdir Allah tu ataupun metafisik tu mengatasi takdir Allah kan. Betul. Jadi alhamdulillah atas perbincangan kita daripada satu soalan ni, kita banyak juga ilmu saya belajar hari ni. Dan sebenarnya tuan-tuan puan, kepada yang bersama dengan kita dalam podcast Hakim edisi Ramadan ini, sebenarnya kan kita borak-borak, bincang-bincang sebab terlalu banyak soalan-soalan ataupun salah faham juga daripada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa falak, peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia ini dan dikaitkan juga dengan ramalan-ramalan akhir zaman. Di dalam sains disebut sebagai pseudoscience. Pseudoscience. Kepalsuan, pembohongan ataupun paradoks sains. Pembohongan dalam sains. Ada juga sains ni tak semestinya semuanya tepat. Tapi ada penipuan juga, ada pembohongan juga dalam tu. Yalah, kalau kita nak cerita pergaduhan perbincangan secara detail dari segi sudut sains tu, bom gaduh juga kan. Memang gaduh juga. Bumi ni bulat ke datar ke kan. Game flat earth dia akan kata sekian, ada hujah-hujah dia kan. Tapi tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam podcast akan datang. Dan sebenarnya kita dalam edisi Ramadan ini kita bincangkan juga dari sudut ilmu-ilmu falak juga tuan-tuan puan. Sebab saya yakin dan percaya ada juga yang dah tak sabar juga nak tahu kan pengumuman raya bila, macam mana melihat anak bulan, hilal dan sebagainya, apa kaedah-kaedah kriteria-kriteria yang kita gunakan. Dan tuan-tuan puan boleh tengok nanti dalam podcast Jaki akan datang. Dan siri-siri yang seterusnya kita akan bincangkan juga tentang kaedah penentuan satu Syawal tu sendiri. Dan jangan risau, insya-Allah raya tetap akan berlaku pada 1 Syawal. Betul. Pasti 1 Syawal dah tentu akan raya. Cuma waktu masih ini kita tak tahu lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pilih kita meraihkan kemenangan dalam bulan Syawal itu sendiri, kerana kita dah berjaya menempuh Ramadan kita yang penuh dugaan dan cabaran ini, dan kita istiqamah, kuatkan semangat, kita ambil peluang untuk kita rebut memburu malam Lailatul Qadar ini. Masih sempat lagi tuan-tuan puan kan, bangun malam, usaha, kejut anak-anak, isteri apa semua, suami kejut. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Kalau yang mampu mungkin boleh pergi ke masjid kan, kita iktikaf kat masjid, kita qiyam bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ambil keberkatan di hujung-hujung Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.